Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan belajar bab baru chapter 6 lah. Analysis of statically determinate 2D pin jointed trusses. Kita nak analisis determinate statik. Boleh tentu secara statik kukuda yang boleh tentu secara statik. Kalau bab 6 ni saya tak pasti dalam apps yang saya bagi awak tu ada tak nota ni. Ada tak ada Nota bab 6 ni awak dah ada ke belum? Dia cantik. Apa dia? Tabak 6 tu macam Nota bab 6 ni tak sama lah kan? Awak dapat yang lain kan? Okey, tak apa. Senang, lagi senang awak nak fokus. Yang nota yang awak dapat tu nota macam Microsoft Word kan? Dia tarik kan? Betul tak? Dia untuk yang ini, saya akan bagi nota selepas habis bab lah. Sementara tu awak kena fokus lah apa yang saya nak ajar ni. Untuk bab 6, kita nak analisis kukuda boleh tentu secara statik. Itu. Tadi menggunakan kaedah lain lah. Kalau dalam bab 5, kita analisis kukuda juga. Boleh tentu statik juga. Kita guna join method ataupun sendi lah, kaedah sendi. Sekarang ni kita akan guna cara lain. Sebenarnya kita nak mencari displacement. Okey, kalau awak perasan ada general formula ni. Ini general equation untuk displacement lah. Ni simbol displacement delta, simbol delta. D yang serong-serong sikit tu. Okey. D ataupun displacement sama dengan F besar ni F besar mu. Saya panggil dia mu lah. Kalau awak nak panggil U pula lah, dia sebenarnya mu lah. Kalau bahasa standardnya mu lah. L, lepas tu divide by AE. A dengan E ni dia akan bagi dalam soalan lah. A tu apa, E tu apa. So description dia, penerangan detail dia, D ni, yang ni D ni yang kita nak cari, displacement lah. Maksudnya displacement. Lepas tu F ni dia panggil internal force. Internal force disebabkan oleh real load. Real load ni load asal pada soalan tu. Okay, internal force. Lepas tu mu ni adalah untuk internal force disebabkan unit load. Which were unit load? Kita akan ada menggunakan unit load. Nanti awak faham lah apa itu unit load. L adalah distance, jarak setiap member. Macam sebelum ni awak dah tahu contohnya jarak A kepada D ni berapa. Itu adalah L lah, dia punya distance dia. Okay. Next adalah A dengan E. A adalah area of each member. Dia akan mention dalam soalan berapa luas member A tadi. Contohnya E kepada D ni, dia akan tulis sini contohnya 20 cm kuasa 2. Itu luas dia lah. Nanti awak nak tengok dalam soalan lah. Okay, faham dulu A tu apa, L itu apa. Dan last sekali adalah E. E adalah modulus of elasticity. Dia akan sebutlah E sama dengan apa-apa-apalah dalam soalan tu. So general equation, displacement sama dengan F mu L bahagi AE. Itu kena ingat lah. F mu L bahagi AE. Okay. Ininya dalam bab 6 ni kita nak cari benda ni lah, displacement. Ini yang kita nak cari sebenarnya. Cuma nak cari displacement ni kena dapat dulu F, kena dapat dulu mu. L ni dalam soalan je.
A pun dalam soalan, E pun dalam soalan je. So F dengan mu ni tak ada, dia tak beri kat soalan. Awak kena menghitung dia. Okey. Kita tak nak buang masa, kita terus pergi pada contoh pertama lah. Okay. Contoh pertama, seperti yang awak nampak ni, dia bagi satu kuda pada awak macam ni. Saya nak ini dah ada jawapan sekali ni. Sekejap saya baca balik. Offering structure subjected to a horizontal load 10 km adjoint E. Okey, awak salin soalan ini. Nampak kan soalan ni? Kan saya letak kat WhatsApp. Nak letak kat WhatsApp ke? Untuk contoh satu, awak salin dulu soalan ini. Saya nak skrin dia. Sekejap. Apa tahu ni? Saya tengah sharing, sebab tu tak boleh. Stop sharing ya. Salam. Wah, dia memang tak ada stiker tu. Tak ada. Abang cukup ke? Cukup. Sekejap, Okey. Alamak, kat mana kita ni? Macam mana saya nak buat ni? Saya pun terlupa dah. Tak apalah, awak salin dulu lah. Nampak tak Awak nampak tak soalan ni? Hello? Nampak. Kalau nampak salin soalan ni. Apa saya tak boleh nak print screen ni? Awak tulis soalan. Okey, silap saya ni. Saya rectangular, saya salah ambil ni. Okey, saya letak kat WhatsApp group. Tolong salin soalan Saya dah bagi kat WhatsApp group tu. Salin dulu soalan tu. Tunggu dia IP aja. Okay, settle. Boleh tengok kat WhatsApp group lah. Salin dulu penyataan soalan ni. Lepas tu saya tunjuk kepada awak gambar Raja Hasar dia.
Okey. Soalan yang awak salin tu dia ada gambar rajah ni. So untuk gambar rajah ini sebab yang dalam kat sini ni dia dah ada dengan jawapan-jawapan dia. Saya lukis pada okey, saya lukis balik sini. Gambar rajah soalan tu adalah A B C D E. Okey. Pin dengan kat sini. Pin kan kat sini adalah roller. Lepas tu dia kata lagi A B C D E. Sini A, sini B, sini C, sini D. D kat mana? D kat sini dan E kat sini. Lepas tu bagi nilai jarak 443. Sini 4, sini 4, dan kat sini adalah 3 meter 4 meter 4 meter. Okey. Kalau baca ni, dah siap belum salin tu? Awak dah siap belum salin soalan? Saya cakap seorang ni. Tak ada orang dengar ke? Dengar tak saya cakap ni? Awak chatting lah, chatting. Saya tak, mungkin saya tak dengar awak cakap ni. Dah siap belum? Salin soalan. Tak siap lagi salin soalan. Okey. Buat hangat ni, awak salin soalan ni. Tak habis-habis lagi ke? Nak lukis cik. Okey. Dah siap nanti.
Okay, sambil-sambil tu sambil-sambil melukis tu saya baca lah. Structure subjected to a horizontal load. Dia kata horizontal load of 10 kN at joint E. Ada load horizontal sebanyak 10 kN pada titik E. So kita tahu dia sebut kat sini horizontal load pada titik E. Ini E. So kita letak pada gambar aja soalan kita yang kita lukis ni. Ada load horizontal sebanyak 10 kilo meter. Okay. Lepas tu, given the cross sectional area A for A of each member is 1000 mm square. Dia kata A sama dengan 1000 mm square untuk semua member, each member, untuk setiap member A dia sama je dia kata. Lepas tu dia kata lagi E adalah modulus of elasticity. E ni 210. E ni pun untuk sama. E ni untuk semua. E ni untuk dalam formula ni E ni satu je. Dia tak adalah untuk setiap member tu E berbeza-beza. So kita akan pakai E adalah sama, A adalah sama untuk semua. Lepas tu apa yang awak kena cari? Reaction at support. Yang pertama R lah. Ini reaction ni R lah. Ataupun yang kita tulis AY. Dan kalau dekat sini CY lah. CY dan AX A yang ada dua. Sebab A ni pink kan. Lepas tu internal force. Itu saya ajar lagi. Yang pertama, soalan ni, ini lukisan awak macam ni je. Hanya dia bagi 10 kN je load. Okay. Mungkin awak tertanya-tanya. Dia kata 10 kN je. Dia tak kata ke kiri ke ataupun ke kanan. 10 ni. So tak ada masalah. Awak letak je mana-mana dulu. Kalau awak nak letak ke kanan pun boleh 10 ni. Ataupun awak nak letak ke kiri, tak ada masalah. Letak je dulu. Tapi pilih salah satu lah. Jangan letak dua-dua. Okay. Bila kita letak salah satu, contohnya macam ni lah, kita letak ke kiri nanti saya terangkan di hujung contoh ni kenapa. Bila kita letak ke kanan, apa akan jadi. So untuk yang ini kita letak ke kiri. Soalan tu yang pertama dia minta kita cari sini reaction. Ini adalah A Y. Ini adalah A X. Kat sini adalah C Y. Ini kita declare ni. A Y A X ni A Y A X dan C Y kita declare. So saya nak awak kira dulu, dapatkan nilai AY, AX dan CY. Dapatkan yang itu dulu. Macam hari ni lah. Macam yang kita dah buat hari ni. Berdasarkan nilai mana? Nilai 10 tu. Nilai 10 yang dah ada tu. Awak kena guna nilai 10 tu. Okay, boleh buat sekarang. Saya tunggu jawapan awak Jawapan dah ada tu. 3.75 semua tu. Cuma awak tolong kira lah dulu, supaya awak lebih faham.
Reaction. Reaction ni macam awak belajar dalam bab 5 tu, sama je konsep dia. Whiteboard window. Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Boleh kira tak boleh kira? Okay, kita sambung yang mana tadi awak dah buat sehingga dapat reaction. Itu awak dah cari AY, AX dan CY lah. Okay. Kejap saya nak setting tempat sikit. Okay. Apa tak gambar yang saya lukis ni? Okay. Saya ingat dengar lah Okay, ini lukisan kita. Awak dah lukis macam ni dah. Ini AY, ini CY dan ini AX. Kita declare AY tadi ke atas. Kita dapat nilai AY positif kan. So kita kekalkan lah simbol ni. That's why lah kat sini dia masih macam ni. Okay. Lepas tu CY tadi kita declare dia ke atas. Kita kira tadi CY equal negatif 3.75. So bila negatif, saya kata itu simbol ini akan kena tukar. So kita tukar ke bawah. That's why lah sekarang ni simbol yang ini ke bawah. Okay, clear yang tu Seterusnya AX kat sini kita declare tadi ke kanan kan. Kita dah declare ke kanan. So apa yang kita dapat adalah sama. Kita dapat positif. So bermaksud betul lah apa yang kita declare tu. Tak perlu ubah apa-apa. Okay, itu dah awak dah faham lah. Sekarang saya nak tunjuk kerja kita kat sini. Kita nak cari F. Itu internal force disebabkan oleh unit disebabkan oleh real load. Load asal. Load asal ni inilah 10 yang ini. Disebabkan load ni lah 3.75 dan yang ini 3.5. Ini kita panggil load asal. So kita nak cari F lah sebenarnya. F tu internal force. Bila sebut internal force, nilai yang kat dalam ni kita dapat negatif ke. Ini negatif kan, simbol keluar. Kalau kat dalam, simbolnya adalah positif. Itu cara nak kira. Macam bab 5 lah yang kita cari internal force tu. Cuma sekarang kita tak cari melalui kaedah joint method.
kita guna kaedah yang lebih cepat. Macam mana nak guna tu? Okey, saya tunjuk pada awak. Okey, kita lukis semula. Saya lukis sini sini. Besarkan sikit. Perhatikan betul-betul tau. Tidak awak tak faham. Oh, sorry. Kita ada kat sini 3.75. Kat sini 3.75. Sini 10. Kat sini 10. Itu jalur yang ada. So kita letak dia punya simbol tu. Ni A, B, C, D belah mana D? D belah kanan lah. Okey, D kat sini, E kat sini. Okey, ini yang gambar rajah yang awak dapat bila nak cari F. Cara ni sangat senang. Cuma awak kena faham konsep dia lah. Kalau awak tak faham konsep, memang awak tak boleh buat. Dia sangat membantu awak ni. Okey, yang pertama sekali, kita nak selesaikan F. F disebabkan real load. Kalau awak tengok pada gambar rajah ini, awak cari tempat yang paling sedikit load, yang ada load dan sedikit. Kalau awak tengok pada A, dia ada dua lah. Mana dua dia tu? Ni satu, dan ini yang kedua. Dua load lah. So kalau awak tengok pada E, dia ada satu je, yang ni. Dan pada C pun dia ada satu je. Okey, sekarang cuba awak imagine perlawanan tarik tali. Okey, anggaplah ini tali yang nak ditarik. Ini border tengah tu lah. Ini orang pertama belah sini. Okey, ini belah A dan ini belah B. Imaginekan perlawanan tarik tali. Sekarang ni kita tak nak. Okey, saya letak ini C lah. C ni tengah-tengah dia. Kita tak nampak ya? Saya tak selain dengan muka saya. Tak perasan ni. Okey, sekarang ni saya ulang balik. Ini kita imagine perlawanan tarik tali. Ini belah A, ini belah B. Sebelah A ni ada orang dah, seorang je. Jadi C ni tengah-tengah dia lah. Sekarang ni kita nak pastikan C ni tak bergerak. Kalau kita letak dua orang, mana ni? Sini. Kalau kita letak dua orang kat sini, kita letak dua orang. Belah B ada dua orang, belah A ada dua seorang. So C ni akan bergerak ke mana? Kalau awak tak boleh jawab, awak type je lah, chatting. Kadang-kadang saya tak dengar, mungkin awak dah jawab tu. Siapa? C ni akan bergerak ke mana? Bergerak ke sini ke? Bergerak ke sini? Okey, dia akan lebih pergi kepada B lah. At least awak respon pada chatting tak apalah. Saya tahu benda ni dah sampai kepada awak. Kalau awak senyap, saya tak tahu.
Okey, jadi kalau kita nak stabilkan semula A ni, sorry, bukan nak stabilkan A, nak stabilkan C ni, kita tak nak C bergerak. Apa kita kena buat pada perlawanan tarik tali ni? Kita kena tambah orang pada A. Nak tambah berapa orang? Baru dia stabil C ni. Faham tak cerita tu? C ni nak kena stabil. Sekarang ni kedudukan dia, B ada lebih seorang. Jadi A ni ada dah seorang. Berapa orang kita kena tambah pada A? Tambah satu lah. Kita pun lukis orang lagi kat sini. Jangan fikir dah dari segi budak ni gemuk, budak ni guru. Tak payah fikir tu. Saya nak tahu bilangan orang je. Ni Kimi ni. Ni Faris. Jangan fikir Kimi besar sikit, tenaga dia lagi banyak. Tak payah fikir tu. So, awak faham lah. Kalau kita nak stabilkan C, bermaksud belah A mesti ada dua orang, belah B pun mesti ada dua orang. Mana perkadaran dia mesti sama kadar. Okey, kalau awak jelas kat situ, sekarang kita pergi pada nak selesaikan kukuda kita ni. Kukuda kita pada titik E ini, kita tengok E je. Ini, kita sini je. Okey. Kita tengok load asal pada E. Load yang ada pada E sekarang ni, load itu adalah paksi X bergerak ke kiri sebanyak 10. Ni bergerak ke kiri ni. Dia punya simbol ni bergerak ke kiri sebanyak 10. Jadi kalau saya tak nak huruf E ni beralih, mesti kekal tempat dia. Saya kena letak satu load ke arah sini. Simbol macam ni lah, ke arah sini. Berapa nilai load ni yang saya kena letak supaya E tak bergerak? Chatting lah, chatting. Awak cerita, awak cakap tak, saya tak dengar. So awak kena letak nilai dia adalah 10. Okey, betul tu. Apabila simbol ini ada, automatik akan ada kembar dia belah sini. Settle? Siap. So, internal force untuk E ke D adalah positif 10 ataupun tension 10. Simbol ke dalam tension kan? Simbol ke dalam kita tahu dia adalah tension. Tension ni positif lah. Kalau simbol ke dalam, S keluar, dia adalah compression. Okay, settle yang pertama. Sekarang kita nak buat titik E lagi pada arah Y. Sekarang arah Y. Kita tengok arah Y sahaja. Jangan tengok dah 10 ni. 10 ni arah X ni. Jangan tengok. Tengok arah Y sahaja. Okay. Bila awak tengok arah Y, yang ni dia payah sikit nak padam. Bila awak tengok arah Y sahaja, awak akan tengok sekitar sini je. Arah Y. Awak nampak pada E, ada tak load yang menarik dia ke atas atau menekan dia ke bawah? Ada ke tak ada? Itu dulu awak fikir. Ada ke tak ada? Respon. Ada tak load? Tak ada load. Bila tak ada load, automatik kat sini akan jadi kosong. Sebab E ni stabil. E tak bergerak dalam arah Y. Tak ada apa-apa yang tarik E ke atas. Tak ada apa-apa yang yang tolak E ke bawah. Itu. Sebab tu dapat kosong ni. Boleh faham tak yang tu dulu? Faham tak faham? Hello? Faham tak? E je dulu. Tengokkan E je dulu. Okey, faham. Sekarang kita sambung pada C. Saya naikkan gambar ni.
Okey, C. C dia ditarik ke bawah sebanyak 3.75. Ni 3.75 ni menarik C ke bawah. Jadi nak stabilkan C, kita faham dulu, mesti ada satu load ke atas. Nilai load ini mestilah 3.75. Barulah yang ini ke bawah kita anggap negatif, yang ke atas ini kita anggap positif. Bila kita campur dua ni, dia akan jadi kosong balik lah. So C ni stabil lah jadi. Oh, tak nampak Nampak? Kejap. Okay, 3.75 ni. Sekarang ni awak dah tahu, mesti ada nilai sebanyak 3.75 dan mesti naik ke atas. Itu awak kena ingat lalu. Pada C mesti ada naik ke atas sebanyak 3.75. Okey, sekarang kita nak lukis. Nak lukis kat mana 3.75 ni? Dia tak boleh, jangan lukis kat sini. Dia akan berlaku sepanjang gariskan sero ni. So kita boleh lukis kat sini macam tu. Kita nak lukis kat ujung ni pun boleh, nak lukis atas ni sikit pun boleh. So nak memudahkan kerja awak, saya nak awak lukis atas sikit je daripada bucu tu. So kat sini lah kita akan lukis ini 3.75. Okey, settle. Sekarang bila ada paksi Y, ini paksi Y ni, paksi Y dalam arah sero. Ingat tak yang kita belajar dalam bab 5 yang ada leraian tu kan? Bila garisan sero akan ada leraian paksi Y dan paksi X. Ini pun samalah. Bila sero ada leraian paksi Y dah, automatik akan ada X kat sini. Macam mana nak cari X tu? Okey, nak cari X itu, kita tengok segitiga kita. Segitiga kita yang ni yang ini segitiga besar ni. Saiz dia adalah sini 3 kan? 3 4. Betul tak ni? Saiz dia betul lah, 3 4. Automatik sini akan jadi 5. Ini bukan saya kira ni. Ini teori Pythagoras. Bila awak darab 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, awak akan dapat 5 kat sini. So 3 4 5. Dengan syarat sini 90 darjah lah. Okey, sekarang kita nak cari X ni. Okey, cara nak cari X ini saya tengok ni. X per dengan X1 sama dengan Y per Y1. Okey, macam ni. Ini X ini, X yang kita nak cari ni, dan ini X kedua. So X1 per dengan X2 sama dengan Y1. Ini Y1, ini Y2. So dia mesti jadi Y1 per Y2. So kita nak cari apa? X1 ni. Ni X1 ni. X1 saja sama dengan Y1 kita ada nilai 3.75 divide by 4 times X2. X2 kita ada 4 kan? Ni. Salah pula saya ni. Ini 3.75 bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Darab dengan 4. Okey. Tengok sini Y2 pergi kepada nilai Y2. Ni nilai Y2. X2 pergi nilai kat sini. Awak hitung lah.
Bila hitung, awak akan dapat X1 sama dengan 5. X1 awak akan dapat sama dengan 5. Okey, settle situ. Jadi nilai X1 ni kita akan masukkan kat sini pula. Kita tulis kat sini X1 5. Okey, ingat bila kita dapat dua ni, 5 dengan 3.75 ni, dia akan ada kembar dia. Kembar dia akan ada kat atas ni. Cuma dia berlawanan arah. Tulis je nilai yang sama, 3.75 dan 5. Sekarang ini kembar dia ni. Ini yang asah, ini kembar dia. Kembar dia berlawanan arah je. Yang ni ke kiri, ni akan jadi ke kanan. Ini ke atas, ini akan turun ke bawah. Tak selesai lagi. Apa yang awak nak cari adalah internal force. Internal force itu duduk kat dalam ni. Ini yang awak nak cari. So macam mana nak cari? Nak cari dia 5 apa ada mana? 5 kuasa 2 tambah 3.75 kuasa 2. Lepas tu punca balik. Awak akan dapat jawapan kat sini lah. Tengah-tengah ni. Awak akan dapat jawapan 6.25. Ini akan dapat 6.25. Ini nilai ini akan pergi ke sini. Okey, settle C kepada D. Nanti awak tengok balik lah. Saya dah rekod sebenarnya ni. Saya bagi balik video ni ya. Okey, dapat 6.25. Sekarang kita patah balik pada C. C ni dah stabil dalam arah Y. Sebab apa saya kata stabil? Sebab C tadi dia turun dalam arah Y sebanyak 3.75. Dan kita dah letak dia naik ke atas sebanyak 3.75. So C ni stabil dalam arah Y. Tapi kalau awak perasan, C ni dah bergerak arah X sebanyak 5. Nilai dia adalah 5 ni kan. C dah bergerak sebanyak 5 ke kiri. Jadi nak stabilkan semula C ni, kita akan letak 5 ke kanan. Ataupun awak fikir gini lah, kita akan letak arah ke kanan dulu. Ni arah dia ke kanan. Berapa nilai dia? 5. Bila ada benda ni, mesti ada kembar dia kat belakang ni. Kembar lawanan arah. Saya dapat 5 kat sini. Settle C kepada B. Next, kita buat pada B. Tadi B ni dia stabil je. Tak bergerak ke kiri, tak bergerak ke kanan, tak naik atas, tak turun bawah. Sekarang kita dah bagi satu load. Ni 5 ni. 5 ni dia kena ingat macam ni. Apabila awak nak buat B, awak kena tengok sekitar dia, sekitar B ni. Sekitar B ada dah nilai sebanyak 5. Bergerak ke kiri. Jadi nak stabilkan B, awak kena letak ke kanan sebanyak. Letak ke kanan je dulu. Tak simbol ke kanan. Okey. Sebab apa nak letak ke kanan? Sebab nak lawan yang ni. Yang ni ke kiri. Jadi kena letak ke kanan. Nilai anak panah ni adalah 5. Jadi kita kena letak 5 juga kat sini. Barulah stabil. 5 ke kiri, 5 ke kanan. So B ni dah jadi kosong semula. Bila ada je ni, automatik ada kembar dia.
Boleh gerak gitu punya. Saya pun baru tahu ni. Okey. Settle untuk BA. Saya tak nak tanya lah, awak faham tak faham, awak dengar je dulu. Sekarang tengok pada B juga. Kita tengok B juga. Dan tengok sekitar B. Bila tengok sekitar B, kita dah selesai arah X. Kita nak buat arah Y. Ingat bila Y menegak lah. Okay. B ni, dia tak ada apa-apa yang menarik dia ke bawah. Dan tak ada apa-apa yang menarik dia juga ke atas. B ni dalam keadaan stabil. Dan tak ada load lah pada B. Bila tak ada load, dia sama case dengan E tadi. Dia sama case dengan E. Jadi, nilai B kepada D akan jadi kosong. Settle. Nampak serabut sikit. Okay. Mana lagi? Okay, kita tak selesai lagi. D pada A je. Ataupun AD lah. Okay, senang je ni. Sama ada awak nak buat pada A pun boleh, nak buat pada D pun boleh. Okay, pada saya akan buat pada A lah. Saya nampak senang A. Sekarang kita tengok sekitar A ni sahaja. Ni, apabila kita sebut sekitar A, yang saya bulatkan lah. Sekarang kalau awak perasan, A dah bergerak sebanyak 10 ni. A bergerak ke kanan sebanyak 10. Jadi A ni tak stabil lah. Tapi pada masa sama, kita dah ada 5 bergerak ke kiri. Untuk paksi X ni. Jadi A yang kita ada sekarang bergerak ke kanan 10, bergerak ke kiri 5. Berapa lagi nak kena ada dan arah mana supaya A tu tak bergerak? Berapa? Macam tarik tali tadi lah. Cuba fikir sekejap. Berapa? Chatting. Awak cakap saya tak dengar ni. Tengok arah X sahaja. Pada A, saya ulang sekali lagi. Kita ada 10. Yang ni 10 ni ke kiri. A dah bergerak sebanyak 10. Tapi sebelah kanan A ni ada juga 5. Yang ni nak bergerak ke kanan, ke kiri. Yang ni bergerak ke kanan kan. Serta tak balance lah sekarang A ni. Ada belah kiri tolak 10. Lepas tu belah kanan ni tolak 5. Jadi kita kena tambah 5 lagi mesti bergerak ke kiri. Nak letak kat mana? Kita akan letak pada zero ni. Kita akan letak 5 kat sini. Okey. Sekarang kalau kita perhatikan sekali lagi, untuk A paksi X sahaja, kita ada 10. Kita ada ni 10 ke kiri. Dan kita juga ada 10 ni ke kanan. 10 ke kanan. Dan kita ada 5 kat sini ke kiri. Dan 5 kat sini ke kiri juga. Jadi jumlah sebelah ke kiri dah jadi 10. 10 lawan dengan 10 yang ini, jadilah kosong. Settle belah X. Sekarang kita nak buat paksi Y. Okey, sebelum tu tak payah fikir paksi Y. Fikir kat sini je. Apabila ada leraian ini, paksi X, automatik kena ada paksi Y. Y ini kena cari lah. Okay, nak cari Y ini, awak tak perlu buat semula segitiga tu.
Sebab segitiga tu kan sama saiz. Jadi Y kat sini kita boleh ambil terus nilai. Oh, tak ada lagi ni pengiraan Y. Kita tunjuk sekejap. Y yang nak cari ni adalah Y1 bahagi Y2 sama dengan, mesti kalau kita kata 1 ke atas, mesti jadi X1 ke atas, X2 kat bawah. So yang kita nak cari adalah Y1 sama dengan X1 sini adalah 5 ni. Oh, tak nampak X1 adalah 5 bagi X2. X2 dalam segitiga kita tadi 4. Ni 4 ni. So dia akan bahagi dengan 4. Dia kena darab dengan Y2. Y2 kita adalah 3. So awak dapat jawapan lah kat sini. Jawapan dia adalah Y 3.75. Awak akan dapat jawapan 3.75. Nilai Y1 ni kita nak masukkan dalam gambar aja tadi. Kat sini. Alamak. Okey, dia punya. Kita nak masukkan kat sini. Nilai dia adalah, kita padang dulu nilai Y2 ni 3.75. Okey. Apabila kita dah ada lukisan ini, saya kata tadi, dia mesti ada kembar dia. Kembar dia akan ada kat mana? Kembar dia akan ada kat sini. Ini adalah 5. Ini adalah 3.75. Tapi ingat, yang kita nak cari adalah kat dalam ni. Sekarang ni kat dalam ni, bila simbol macam ni, dia akan jadi berapa nilai kat dalam ni? Tak perlu tekan kalkulator, terus ambil ni. Ia sama kan? 3.75 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 square root balik, awak akan dapat 6.25. Okey. Settle lah, siap semua dah. Cuma sekarang ni mungkin awak nak check. Kita nak check betul tak betul. Alamak, asyik bergerak je. Okey, kita cuba check paksi Y kat sini. Kita ada paksi Y sebanyak 3.75. Kita ada 3.75 ni. 3.75 ni naik atas. Jadi A ni dah bergerak sebanyak 3.75 ke atas. Mungkin 3 macam mana cara mudah? Maknanya awak faham lah, daripada atas akan turun sebanyak 3.75 untuk pastikan A ni stabil. Sebab dah ada daripada bawah ni. Daripada bawah tolak A naik ke atas. A dah bergerak naik ni. Kalau kita faham lagi, A dah sampai kat sini dah. 3.75 tadi tolak dia kan. Jadi nak turunkan A ni, mesti ada daripada atas Mesti ada daripada atas. Cuma daripada atas sekarang ni, kita ada dua tempat kita boleh isi. Ini daripada atas dia juga ni, AE ni. Dan juga akan ada pada layar juga. Ini boleh jadi Y, ini boleh jadi Y.
Sebab tu kita kata tadi, buat tempat yang paling sedikit dulu. Ataupun kita boleh panggil dia yang mana 1 lawan 1. 1 lawan 1 ni macam E tadi lah. Sehala yang ini 1 lawan 1 kat sini. Kalau yang 0, ini 1. Tapi daripada atas ada 2. Macam mana saya lukis Saya tunjuk kat sini. Okey, sini. Kita tengok balik sini. Okey, ini A awak. Ini E. Saya tak lukis ambil lah. Ya. Okey. Kita ada 3.75. Fahamkan apa yang saya nak sebut ni adalah 1 lawan 1. E ni ada 10 hari. Saya tunjuk kepada awak macam mana kita nak panggil dia 1 lawan 1. Sekarang A ni ada satu lagi sini. Ini 10. Ini 10. Awak kena buat dulu yang mana adalah 1 lawan 1. Kalau kita kata kita buat A dululah. Kita nak buat A dulu. So kita buat A pada paksi X. Kita nak buat X dulu. So kita tahu belah kiri A, ini saya ingat belah kiri lah ni. Belah ni adalah belah kiri, ada 1 je. Ini 1. Ini adalah X. X kiri ni. So kita ada belah kiri ni. Ni kita tulis sini lah. Oh, tak nampak ni. Okey, kita tengok sini. Ini A. Ini kiri dia. Ini kanan. Okey. Pasti X Ini pasti X. Sebelah kiri dia sekarang ada 1 je ini. So kita tanda 1. Sebelah kanan dia ini adalah X. Simbol X, pasti X kan. So ini X kanan 1. Dan pada leraian ni automatik akan ada pasti X. Bila serong je ada leraian. Bila leraian akan ada 2, ada X dan Y. Tak kisahlah dia bentuk macam ni ke, dia macam ni ke. Asalkan pasti X kita kira dia adalah X. So kat belah kanan ni, sebelah kanan A, dia akan ada 2. Sekarang dia jadi 1 nisbah 2. Ataupun kita nak buat Y pula. Okey, kita buat Y. Y pasti A lagi. Sebelah bawah ni kita ada 1 Y je. Ni Y 1. Tapi belah atas kita ada 2 Y. Kita ada kat sini 1 tegak ni. Bila tegak Y lah. Lepas tu kita ada pada leraian 1. So dia jadi 2. Ini kita panggil 1 nisbah 2. Yang mana ada 1 nisbah 2, 1 nisbah 3, awak tak boleh buat lagi. Awak kena tinggalkan dia dulu. That's why lah tadi kita buat pada E. Kalau E tadi dia ada pasti X saja. X je Kita tengok sebelah kiri E. Ini X dia. Ada 1. Sebelah kanan dia ada berapa? Ada 1 juga kan? So dia adalah 1 nisbah 1. Fahamkan dulu. Bila saya kata 1 nisbah 1, 1 nisbah 2, awak kena faham yang tu. Boleh faham tak yang tu? Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh, Cik. Dengar apa suara last kali.
Okey. Setter. Setter F. 45 minit. Yang kita nak kat sini adalah semua nilai dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu je. Kita nak nilai F tadi, ini kita anggap F kan. Semua nilai itu kita kena ambil. Dan kita letak dalam table je lagi. Okey. Okey, ini sambungan kepada kelas petang tadi lah. Sorry, pagi tadi. Kita masih lagi dalam bab apa ni? Bab 6 lah. Bab 6 contoh nombor 1. Tadi dah belajar dapatkan F lah. F ini adalah internal force disebabkan oleh real load. So awak dah belajar tadi. So sekarang ni awak nak sambung dengan nak dapatkan mu. Kita nak dapatkan mu mu ni. Mu ni adalah disebabkan kita guna kaedah unit load. Unit load ni, bila kita sebut unit load, nilai dia adalah 1. Ini tetaplah 1 ni. Dia bukan daripada pengiraan apa-apa. Dia memang 1. Okey. Cara nak dapatkan unit load ni, awak kena baca soalan ni. Internal force in each member of the truss due to horizontal virtual unit load at joint D. Dia mention kat sini unit load tu berlaku pada titik D. Unit load ni berlaku pada titik D, dia kata. Horizontal, secara horizontal. Bila dia sebut horizontal ni, melintang lah. Sama ada ke kiri ataupun tak nampak. Sama ada ke kiri ataupun ke kanan lah. Dia punya horizontal. Kalau dia sebut vertikal, ke atas ataupun ke bawah. Itu perbezaan horizontal dengan vertikal lah. Jadi sekarang ni kita nak cari mu ini. Ini nota dia lah yang dah siap jawapan. Saya tak nak tunjuk yang ni lah. Kalau tunjuk yang ni awak tak faham sangat. Jadi saya cuba tukar paparan ni kepada whiteboard. Nampak rumah awak. Cuma muka saya tak keluar. Saya tak faham bila saya tukar yang ni, muka saya tak keluar kan? Nampak tak muka saya kat sini? Tak. Jadi tak nampak Tak jadi ke ni? Patutnya kena nampak muka saya ni. Baru jelas. Macam terlindu ni. Mana muka saya ni? Ada belakang ni. Belakang ni. Skala darah Sekejap sikit je nak settle sikit je. Tak puas hati saya ni kalau tak nampak muka ni. Okey. Sini. Sekarang ni kita nak buat mu Kita punya soalan mana ni? Apa saya tak boleh tulis ni? Dia boleh tulis. Kalau saya buat kat poli boleh, kenapa tak boleh pula sini? Aduh, macam-macam soalan ni. Saya buat sini dulu. Tahu saya.
Jadi ni. Okay. Kita pakai ni je lah. Dah banyak pening kepala. Okay. Kita lukis balik soalan kita. Kuda kita ni. Jadi macam ni. Okay. Ni asal lah. Kita kena, memang awak kena lukis semula. Kat mana pun awak kena lukis. Ini 3. Ini jarak dia 4. Lepas tu ABCD lah. Tanda dia A B C D E. Pasal lukis ni support kena ada lah. Support yang asal tu ada. Kat sini pin. Kat sini roller kan C. Okay. Sini huruf E tadi kan. Okay, sekarang ini lukisan baru awak. Pada lukisan baru ini, untuk mencari mu, kita tahu tadi dia kata ada horizontal unit load pada titik D kat sini. So kita letak yang horizontal tu. Lepas tu saya kata dia boleh letak ke kiri boleh, ke kanan boleh, terpulang lah. Kita letak ke kanan lah yang ni. Kanan kita letak nilai 1. Nilai dia adalah 1 ni tetap. Horizontal ni nilai dia adalah 1. Nampak sangat tu. Kita balik. Nilai dia adalah 1. 1 ni tak ada simbol. Tak ada simbol kilonewton, bukan apa-apa pun bukan. Dia ni salah ni, bukan, tak ada perkataan kilonewton ni. Dia adalah 1 je. Okey. Lepas tu berpandukan nilai 1 yang ini, awak tetap kena cari ini A, right? Ini A X dan ini adalah E. Okey. Saya nak awak cari nilai AY, EY dan AX berdasarkan 1 ini. Sama macam awak cari yang sebelum ni, yang cari kat atas ni, yang kita cari reaction kat sini ni, kita menggunakan nilai 10. Kita ada nilai 10. Kita guna nilai 10 ini. Sekarang ni 10 ni kita tukar. Kita tukar kepada nilai dia 1. Tapi duduk belah ni. Seperti mana awak boleh dapat cari reaction kat sini, sepatutnya awak boleh cari juga reaction pada AY, AX dan EY ni. So saya bagi masa lebih kurang 5 minit. Saya nak awak dapatkan jawapan AY, AX dan EY. Sama juga konsep dengan awak nak dapatkan yang nilai atas tadi. Okey, boleh mula sekarang. Sila buat lah. 5 minit nanti saya tanya balik. Saya nak try set up ni lagi. Sekarang awak dapat tak nilai tu? 3 benda saya sebut ni. Tak keluar sini ada. Sekali jadi, sekali tak jadi ni.
Macam mana ni? Dapat tak dapat ni? Namanya. AY apa? AY. Apa ni lah AY ni? AY sama dengan apa? Takkan tak boleh buat pula. Tadi boleh buat je. Berapa AY awak ni? AY awak berapa? AY. Bila kita nak buat AY, kita akan buat jumlah moment pada A. MA sama dengan kosong. Y sebagai positif. Lepas tu, semua load akan pergi kepada A. Mana load yang ada? Kat sini, mana load yang ada sekarang ni? Satu je. Okay, satu nak pergi A, berapa jarak dia? 4. Salah. Satu, dia kena ambil jarak ni. Macam awak ambil 10 tu, 10 ke atas tu, awak ambil macam mana nak pergi A. Awak ambil jarak tegak kan? Dia kena ingat macam ni. Dia kena jarak tegak dia ni. Berapa jarak tegak ni? 3. Awak akan ada 3. satu ni nak pergi kepada A, dia akan pusing macam mana? Lawan jam ke ikut jam? Lawan jam. Ikut jam. Ikut jam. Ikut So jam. dia positif. 1 darab dengan 10. Darab dengan 3. Okay. Kalau awak tak faham macam mana bagi 3 ni, awak nampak 4 jarak dia 4 ni cik, nak A ke D ni. Bukan tengok A ke D, kita kena anggap benda ni. Kalau awak tak boleh nak imagine sangat, awak ambil alihkan load ni duduk kat sini. Anggaplah macam tu. Umpamanya dia mesti bersudut 90 darjah ni. So jarak sekarang dah jadi 3 lah. Jarak tegak ni. Anggaplah macam tu. Okay. Sekarang kita dah ambil load 1. Lepas tu kita tengok lagi load yang ada adalah EY. EY ni lawan jam kau ikut jam? Nak pergi A? Lawan jam. Lawan ke ikut? Lawan. Lawan. Tolak. EY. Harap dengan berapa? Berapa? 8. Darab dengan 8. Nak pergi A darab dengan 8. Ada lagi tak load yang kita tak ambil? Ada lagi ke tak ada? Tak ada. Tak ada lah. Walaupun awak nampak AY dengan AX ni load juga. Tapi dia kena pada rumah dia sendiri. So boleh abaikan dia lah. So sama dengan kosong. Awak boleh hitung lah. EY saja. EY sama dengan 3/8. 3/8 maksudnya sama dengan 0. EY. Mana EY? E pula C lah. 375. Ini C bukan E ni. C. Ni huruf C ni. Ni pun huruf C lah. 0 apa? 375. 0.375. Okey. Sama jugalah bila awak nak buat, awak akan cari CY pula. Ni CY awak dah dapat, CY ni. Awak nak cari AY. Bila nak cari AY, kita pergi sini AY tu arah Y. So kita akan buat jumlah Y sama dengan 0.
Kat atas kita anggap sebagai positif. So bila kita tengok arah Y saja, kita akan ada AY. Yang kita declare AY ni, kita tambah CY ni. Kita tambah CY. Kalau kita tengok gambar raja semua sekali ni, dah tak ada dah Y. Yang ada lagi ada yang tak ada. Bila tak ada, kita akan sama dengan kosong. So kita ada nak cari AY saja. Y kat depan sama dengan negatif C. So sama dengan lagi negatif CY. Kita dah ada jawapan CY kat sini. Kita je ambil nilai ni, kita letak kat sini dan tambah negatif dah kat depan dia. 0.35. Dapatlah AY awak. Sekarang saya nak tanya awak, AX dia berapa sekarang? Cuba tengok gambar rajah. Awak kena ingat, kekuda awak mesti balance. Kalau ada 1 ataupun 10 ke kanan, mesti ada juga 10 ke kiri. Kekuda keseluruhan awak ni, awak boleh tahu ni, AX awak berapa sekarang ni? Tengok pun awak tahu dah. Berapa? AX. Pasti X sahaja. Tengok pasti X sahaja. 1. 1. 1. 1 nak Negatif 1. AX sama dengan negatif 1 dah. Betul lah, betul. Kalau 1 pun tak apa. Cuma kita nak tahu arah pula. Kalau kita sebut negatif 1, kita dah faham. Kita akan dapat sebenarnya dalam pengiraan, kita akan dapat AX sama dengan negatif 1 lah. Lepas tu, kita akan kena pusing arah ni. Kenapa pusing? Sebab kita declare ke kanan sekarang ni. Kita declare. Kita dapat jawapan negatif. Saya dah pesan banyak kali kan. Bila kita dapat negatif, bermakna kita kena tukar arah yang kita tanda mula-mula tu. So, dalam pengiraan kita lepas ni, kita akan buat arah dia adalah ke kiri. Okay, itu cara nak dapatkan reaction. Sekarang, kita nak cari nilai internal ni, kat dalam ni. Okay, saya tunjuk kat mana. Tak ada kata kosong saya malam ni. Tak jadi semua saya buat kata kosong ni. Mana ada ruang kosong? Okay, sini. So, saya lukis balik. Ini. So, kita. Sengit-sengit sikit, okay Ini awak faham lah. Okay. Kita ada titik A, B, C, D dan E. Pada D kita ada unit load sebanyak 1. Pada C kita ada C berapa ni? CY kita dapat 0.375 ni CY ke atas. CY kita dapat ke atas 0.375. Pada AY kita dapat ke bawahan. Kita dapat jawapan dia negatif ni. AY ni negatif ni. Sorry. Mana? Ni negatif. Kita dapat nilai negatif ni. So, bermaksud AY tadi, kita declare ke atas. Ini kita declare ke atas. Bila kita dapat negatif, dalam pengiraan kita, kita kena pusing ke bawah. So, kat sini, AY kita akan jadi ke bawah. So, 0.375. Okay. Lepas tu kita ada lagi AX. AX kita dapat negatif 1 kan. Ke kiri lah. 1. Itu kita dah masukkan semua dah. Apa yang kita kira ni kita dah masukkan semua. Sekarang kita nak cari kat dalam ni. Okay. Saya nak ajar awak cara yang paling mudah. Yang atas tu cara dah mudah dah. Ni nak dapatkan
Ya, nilai yang kita dapat. Bukan ni. Mana? F tu. Mana nilai F yang kita kira tu? Tak ada, tak tunjuk sini. Mana tu? Okey ni. Nilai ni kita dah kira ni. Tadi. Ni pun dah mudah. Sekarang nak cerita ada satu lagi teknik yang lebih mudah. Cara nak dapatkan nilai kat dalam ni, internal force ni. Cara dia. Mula-mula sekali kita tengok yang mana saya kata tadi. Kita kena tengok yang paling 1 lawan 1 kan. Kita kata ni formula dia mesti 1 lawan 1 ni. Ingat lagi tak 1 lawan 1? Ingat lagi tak 1 lawan 1? Ingat saya. Ingat. Okey, ingat 1 lawan 1 Okey. Dia ada satu istilah dalam subjek ini, dia panggil istilah dia zero bar. Konsep zero bar. Konsep zero bar ni, kalau dalam gambar rajah kat sini, gambar rajah yang petak ni, saya contoh petak ni, dia berlaku apabila, dengar betul-betul apabila dua member yang bertemu di mana tak ada load kat dia. Contohnya kat sini E kepada D dan E kepada A. Tak ada load pada E ni. Tak ada load melintang, menegak tak ada load, melintang tak ada load. Pada D, satu ni ada, satu ni pada D. Sekarang pada E ni, dua bucu. Dia bertemu bucu kat E. Tak ada load. Belah kiri tak ada, belah atas pun tak ada. Bila awak jumpa macam ni, kita panggil dia adalah zero bar. Bila zero bar, automatik kat sini akan jadi so, sini akan jadi kosong. Okey. Kata yang pertama. Itu konsep zero bar. Okey, kalau kita tengok pada C ni, dia ada dua member bertemu juga. C kepada B, satu member. C kepada D, satu member lagi. Dia bertemu bucu kat sini kan. Tapi kat sini tak ada jadi zero bar. Sebab C ni ada load 0.375. Okey. Sekarang awak kena cari internal force kat dalam ni. Yang masih tinggal lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya bantu awak selesaikan satu je lagi. Yang lain saya nak awak kira sendiri lah. Saya bantu awak selesaikan B kepada D. B nak pergi D, berapa nilai dia? Yang ni tak payah hitung pula ni, awak tengok awak boleh tahu. Khalidah ada Khalidah ni. Saya tembak je nama ni, tak tahu ada ke tak. Khalidah ada Khalidah? Ada, Cik. Berapa nilai B ke D? Kosong. Betul. Nilai dia adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada apa-apa kat B ni. Tak ada yang menarik B ke bawah. Tak ada yang menolak B ke atas. So dia adalah stabil. Dia jadi kosong lah. Okey, sekarang apa yang awak kena cari lagi? A kepada B, B kepada C, C kepada D dan D kepada A. Okey, saya bagi masa 3-4 minit untuk awak selesaikan dia. Senang je ni. Ingat konsep segitiga kita, segitiga dia adalah sama saiz je ni. Ini 3, ini 4 dan ini. Sebab apa saya bagi tahu pasal segitiga ni? Sebab akan ada lerayan kat sini. Kenapa lerayan Pak Siwan ni turun? Yang ni, Y ni. Kenapa dia turun? Sebab nak lawan dengan C ni. C ni naik kan? So kita kena turun lah Y ni. So awak kena cari nilai Y dengan X ni. Okey, 5 minit lagi saya masuk balik. Sekarang pukul 10.35, 10.40. Saya nak tengok jawapan awak. Okey, boleh mula.
Ini kawan kata boleh pergi buat di klinik berhampir tapi bila kita request kena bayar. Kena bayar tu dia ada maha murah lah, ada dua jenis yang murah so maha so. Jadi gitulah maksudnya boleh buat belakang klinik mana-mana. Jadi kalau boleh mungkin ada diskaun lah untuk student. Kalau boleh bawa lah memo arah panggilan tu dia kata. At least klinik tahu book tiket dia student. Student untuk panggilan masuk semua. Tidur lah, boleh tidur lah. Jadi gitulah kalau rasa nak suruh mudah lah kena ada panggilan memo tu lah lebih kurang. Okey. Okey, beres ni. Member panggilan tu memang ada dah. Tak apalah nanti kawan maklum budak. Kalau betul dia kena buat surat test. Yagilah situ bawa memo-memo berkaitan tu. Mungkin dapat diskaun tu. Okey dah tu lega dah sikit budak-budak pun tu. Beres. Terima kasih banyak. Iya. Tutup lah aircon tu kalau tak tidur lagi ya. Azir. Dah dapat belum? Awak punya nilai kat dalam ni berapa ni? Jawapan dia. Berapa nilai? Nilai Y ni, nilai Y je dulu ni. Dapat tak nilai Y? Nilai Y boleh dapat tak dapat ni? Tak kamu tak boleh buat nilai Y? Jadi, ya. Y kan formula dia Y1 per dengan Y2 sama dengan X1 per dengan X2. Y ni awak boleh tahu dah nilai Y ni. Nilai X yang awak kena cari. Nilai Y tu awak boleh kira. Tak payah kira pun. Lupa lah saya nak bagi tahu awak. Berapa nilai Y ni? Tak payah kira pun Y ni. Tak payah guna segitiga pun. Tengok nak balakan C. Berapa nilai kena ada pada Y jadi. Kita nak seimbangkan C tu. C sekarang naik ke atas kan? Ni C naik berapa ni? 0.335. Jadi kena turun berapa? 0.335. Jadi Y kat sini adalah 0.375.
Yang awak kena cari sekarang X ni. X1 ni. Kita anggap X1. X1 per dengan X2 sama dengan Y1 per dengan Y2. Nilai X1 ni yang awak nak cari. Berapa sekarang ni? X1. Tekan kereta sekejap je tu. Y1, Y2 awak tahu. Mana Y1? Berapa? 0.5 je. 0.5. 0.5. Ah, Kapan dia adalah betul 0.5 betul. Jawapan dia awak akan dapat sini adalah 0.5. Bila sini ada 0.5, automatik kat sini akan ada kembar dia. Kembar dia berlawanan arah. So ini akan jadi 0.5. Ini akan jadi 0.375. Yang kita nak adalah kat dalam ni. So kita kena kira lah 0.5 kuasa 2 tambah 0.35 sorry 0.375 kuasa 2 square root balik. Awak akan dapat nilai kat sini. Kita kira lah, saya tak nak tunjuk itu. Okey, sekarang ni kita tengok balik C ke B. C ke B. Dalam arah C, dalam C tu. Dalam arah X sahaja. Perhatikan C dalam arah X sahaja. C sekarang stabil ke? Dah bergerak. Gerak. Bergerak berapa? Bergerak berapa? 0.5 0.5. Ke kiri ke kanan? ke kanan. Ke kanan. Jadi nak stabilkan C kena ada berapa nilai dia? 0.5 ke kiri. Ke kiri. Okey, so awak kena ada ke kiri 0.5. Bila ada ke kiri 0.5, ini dia tak duduk seorang-seorang. Dia takut. So dia kena ada kembar dia. Kat mana? Kat depan dia ni. Cuma dalam arah berlawanan. So settle C ke B. Okey. Sekarang awak tengok B ke A pula. B sekarang stabil ke tak stabil? Arah X sahaja. B stabil ke tak sekarang ni? Tak. Tak. Lepas tu? Berapa? Tak stabil tu berapa? 0.5. 0.5 bergerak ke mana? Ke kanan. Gerak ke kanan. Jadi nak stabilkan dia kena ada berapa? 0.5 ke kiri. 0.5 ke kiri. So dia akan ada sini. Kita letak nilai dia adalah 0.5. Dan yang ini dia apa? Dia takut duduk seorang-seorang. Jadi kena ada kembar dia. Mana kembar dia? Duduk depan dia. Berlawanan arah. Kata yang tu. Okey, sekarang ni tinggal satu ni je lagi tak siap. Okey, bila satu ni tak siap, kita boleh buat daripada A boleh, kita boleh buat D boleh. Okey, saya ajar awak yang cepat lagi. Tak, yang atas tadi, yang atas masa cari F tu kita buat pada A kan. Sekarang kita buat pada D. Kita cuba belajar buat pada D. Saya nak awak perhatikan macam ni. Keseluruhan sekitar D ni. Yang saya buat putus-putus ni. Okey. Lepas tu awak tengok arah X sahaja. Dalam sekitar yang bulat lorekkan putus-putus tu, arah X sahaja untuk titik D.
kita akan jumpa, saya bantu awak yang pertama, kita akan jumpa satu ni kan, ada X kan. Satu ni ke kanan ke kiri? Ke kanan. Satu ni ke kanan. So D awak ni dah bergerak ke kanan dah sebanyak satu. Tapi pada masa sama dia ada ni. Dia ada 0.5 ni. 0.5 ni bergerak ke kiri. Pasti X juga ni. Dia sentuh dalam kawasan D lagi ni. So awak ada satu ke kanan sekarang ni. Dan awak juga ada 0.5 bergerak ke kiri dah. Jadi berapa baki kat situ tu? Berapa baki? 0.5. Awak ada 0.5 lagi kan? 0.5 tu bergerak ke kanan ke kiri yang baki tadi tu? Kiri. Jawapan betul ke kiri. Cuma sekarang ni yang saya nak suruh awak faham dulu mula-mula sekali. Macam ni. Cara mudah. Awak ada satu. Satu ni ke kanan. Satu. Lepas tu dah kanan. Cara mudah. Cara mudah nak bagi awak faham ni. Inilah. Ini kotak. Sekarang ini D awak. Dia dah bergerak ke kanan tanpa penuh lorekan ni. Ni mula-mula sekali dia bergerak macam ni. Tapi pada masa sama D ni sampai sini ada dah yang menolak dia patah balik. 0.5. Ni. Dia patah balik sampai 0.5 dah. Separuh kan? D awak sekarang ni masih lagi ke kanan lah maksudnya kan? Masih lagi berada di belah kanan sampai sini. Berapa nilai sampai sini? Faham tak? Berapa nilai sekarang ni? D ni. D ni bergerak ke kanan berapa nilai dia? Faham tak ni? Tak. Tak faham ke? Tak. Jadi Aduh, mudah sekali dah saya lukis tu. Ni advance lah. Yang saya rasa tak tahu lah takut awak lebih faham kalau saya cerita macam ni. Tengok balik sekitar D ni. Sekitar D. Sekitar D. Tengok arah X sahaja. Berapa yang awak nampak nilai arah X? Berapa? Satu ke apa? Ke kanan ke kiri? ke kanan. Ke kanan. Lepas tu awak nampak lagi ada 0.5 ni kan? Ni arah ni paksi D juga ni kena dengan D sebab dia sentuh dengan D ni. Walaupun dia serong, dia kena garisan dia kan bersentuh dengan rumah D ni. Mana kita ambil kira lah. Sekarang tadi awak kata satu tu dah ke kanan D ni. Pada masa sama dia ada juga 0.5 ke kiri. Jadi kalau kita nak balancekan D ni, kita kena ada berapa nilai lagi? Dan ke kiri ke kanan nilai tu? So D ni stabil, tak gerak. Kiri. Kiri, berapa nilai dia? 0.5. So awak kena lukis ke kiri 0.5. Itu je konsep dia. Konsep dia mesti balance. D ni satu. Mana apa yang nampak? Satu dah bergerak ke kanan,
Mesti ada satu bergerak ke kiri. Ni satu, ni satu. Cuma satu yang ini dia terpecah dua. Pecah 0.5 kat sini sikit. Dan dia pecah kat sini sikit 0.5. Tapi 0.5 tambah 0.5 akan dapat 1 balik. Itu je konsep dia. Faham Tak faham, awak ulang tayang lah video nanti. Okey, sekarang bila dia lerai pasti ni, automatik akan ada belah ni kan. Sekarang bila 0.5 kat sini akan jadi 0.375. Mari mana? Ni, mari gambar yang sama ni. Gambar sama kan? 0.5 lawan dia 0.375. Kita copy je lah. Tak perlulah kita nak kira dua kali. Lepas tu yang ini, dia kena ada kembar dia kat bawah. Cuma dalam lawan arah. So 0.375 kat sini. 0.3 0.5 kat sini. So awak kena hitung kat dalam ni lah. Tak silap saya dia adalah 0.62. Sama juga kat sini dia adalah 0.62. Okey. Jadi awak hadam balik lah. Semua benda ni awak kena cari nilai ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 7 nilai ini awak kena bagi. Okey. Ni last kali saya nak cerita berkaitan dengan table ni. Apa yang awak kena buat selepas awak dapat nilai F dan nilai mu, ini awak kena buat. Saya nak dulu awak buat sekarang dalam nota awak, dalam buku awak tulis kotak ni. Tulis kotak ni. Member, length, area, F, mu L bahagi AE. Buat seperti yang saya contoh ni. Lepas tu tulis member ke bawah ni. AB, BC, BD, AE, CD, AD, DE. Length ni bersama. Length ni adalah ikut soalan yang asal ni. Soalan asal kita letak sini 3 ni, 3 meter bermaksudnya 3000 lah. 4 meter 4000. Okey, awak salin table ni dulu. Nanti saya ceritakan pada awak. Buat sekarang 5 ke 10 minit salin table ni je dulu. Okey, boleh mula sekarang. Sekarang kita sambung Awak sekarang dah siap. Tulislah member, dia punya length, dia punya area. Area dia maklum dalam soalan tu, area untuk semua member adalah sama. Iaitu nilai dia adalah 1000 mm². So kita pergi satu-satu. Contohnya kita pergi yang pertama AB. Member A kepada B. Soalan kita ini kan gambar kuda kita. Ni A nak pergi B. Dan dia kat sini ada 4 kan. 4 tu dalam meter. Sekarang ni dia tukar L dia jadi milimeter. Kenapa dia tukar jadi milimeter? Sebab A dia sekarang dalam milimeter. Sebab tu dia tukar L pun jadi milimeter. So bila L meter nak jadi milimeter kena darab dengan 1000. So awak akan dapatlah 4000. A 1000. A ni tetap sama. Semua nilai tu, nilai semua member tu nilai dia adalah sama. Nilai dia 1000. Dia bagi dalam soalan. Sekarang ni F ni negatif 5 ni. Negatif 5 ni bagi mana? Negatif 5 ni kita ambil pada pengiraan yang kita dapatkan nilai F tu. Yang mula-mula tu.
Yang kita cari F besar tu kan. Ni, A kepada B dia dapat negatif 5. So kita masukkan kat dalam table ni. Negatif 5. Lepas tu mu pula. Mu kita dapat dalam table yang dalam pengiraan kita baru buat tadi. Mana saya tulis ni? Contoh mana? Bawah. Okey. Ni. 0.5 ni. Positif 0.5. So kita masukkan ke dalam yang ni. Lepas tu kat sini dia kata F yang inilah. Darab dengan mu. Mu yang ni. Masuk negatif 5 yang nombor 10, yang dapat 10 ni adalah daripada negatif 5 darab 0.5. Oh, tak nampak lah. Okay. Negatif 5 darab 0.5 darab lagi L. L dia adalah 4000. Darab 4000 bahagi dengan A. A dia adalah 1000. Bila awak hitung pernyataan ini, bila awak hitung, awak akan nampak, awak akan nampak jawapan dia adalah negatif. Begitu juga seterusnya lah. BC, tengok member BC, dia punya length 4000, dia punya area sama 1000, dia punya F negatif 5 juga. BC, mana BC? B kepada C, BC negatif 5 juga. Lepas tu dia punya mu pada BC, kalau ikutnya 0.5 juga. Ni kita kira tadi kita dapat 0.5. Bila kita dapat 0.5, kita pun kira balik kat sini. Dah tadi kan kita nampak sama kan, 4000, 1000, negatif 5, 0.5 akan dapat negatif 10. Yang ni semua kita tulis je lah negatif 10. PD 3000, 1000, 00. 00 ni bagi mana? B kepada D, dia kata ni kan, B kepada D mana? B kepada D ni. Salju ni. B kepada D kan kita dapat 0 ni. Ni 0. Yang atas ni pun kita dapat BD 0 juga. So bila awak hitung kat sini dia akan dapat lah 0. Ni awak buat semua sekali ni. Awak buat semua sampai sini, sampai habis member DE ni. Awak jumlahkan dia. Kan awak jumlahkan dia dapat kat sini. Bila awak jumlahkan dia, awak akan dapat negatif 59.06. Sekarang formula kita, formula asal kita ingat formula general equation kita ni F mu L bahagi AE. Kita kena ingat formula kita ni. Displacement sama dengan F mu darab dengan L bahagi AE. A ni kita dah guna dah. Dalam formula kita ni, kita masukkan terus F mu L bahagi A. So kita tinggalkan E sahaja sekarang ni. Kita buang tadi. E ni kita letak asing. Sekarang ni kita dah bahagi dengan A. Jadi formula kita yang kita buat kat atas tadi adalah F mu L bahagi dengan A. E tu kita hilangkan sekejap tadi. So tinggal E saja yang kita tak bahagi lagi. So jawapan yang ini, semua ni kita kena bahagi dengan bagi siapa? Lagi lah. Mana E? Ni nilai E ni. Dalam soalan bagi kan 210 kilonewton per millimeter square. Nanti awak tengoklah macam mana dia matikan ni kilonewton tu. Tadi dia dapat yang ni dalam bentuk kilonewton 59.06 ni dalam bentuk kilonewton. Kena faham ni cara dapatkan nak matikan unit dia ni. Jadi bila awak hitung kat sini, awak akan dapatlah negatif 0.28 mm. Tadi balik kalau tak faham boleh tanya balik Bila awak dapat negatif, dan sekali awak kena buat apa? Conclusion. Ni conclusion ni.
Ini adalah conclusion dia. Oleh sebab itu, horizontal displacement at joint D sama dengan, ini ayat kena salin kena tulis. Horizontal displacement at joint D equal 0.28 mm. Dia tak ada dah negatif kat sini. Kenapa tak ada negatif? Saya nak terangkan ni. Dia hanya ada 0.28 mm. Dia tulis arah ni. Arah kiri ke arah kanan. Ingat tak? Kita declare ni. Yang satu ni. Ni. Satu horizontal. Soalan tu kata ada horizontal unit load pada D. Berlaku secara horizontal. Dia kata berlaku horizontal je. Dia tak kata ke kiri ke kanan. Jadi kita declare dia ke kanan. Kita kata horizontal ni berlaku adalah unit load secara horizontal berlaku ke kanan. Dia sama juga macam konsep kita declare reaction. Bila kita declare ke kanan, kita dapat jawapan tu negatif. Jadi conclusionnya sebenarnya kita kena buat dia adalah berlaku displacement ke kiri. Kita kena ubah tanda dia. That's why lah kat sini dia nilai tak letak dah negatif. Cuma dia letak tanda ni dah jadi ke kiri. Sebab apa ke kiri? Sebab jawapan ni negatif. Kenapa kena ubah? Sebab kita declare ke kanan. Jadi kita dapat negatif pun kita kenalah ubah dia. Okey, itu sahaja untuk contoh 1. Nanti saya bagi full video. Kalau awak rajin, awak buat balik lah daripada awal. Kalau awak tak rajin, awak tengok je lah video tu. Semuanya bergantung kepada awak. Awak nak faham dengan jelas. Ataupun awak sekadar nak so je. Terpulang lah. Kita tak paksa awak. Yang nak menanggungnya, awak sendiri. Okey, habis untuk contoh bab 1 Contoh 1 bab 6.